Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan tentang aktiviti 3A bagi topik 3.2 di muka surat 127 dalam buku teks. Okey, soalan dia, seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba penyesaran bagi tidak balas antara kuprum dengan larutan argentum nitrat. Okey, maksudnya ada larutan kuprum dan juga masukkan ke dalam larutan logam kupur, masukkan dalam larutan AgNO3. Okey, dalam eksperimen ini serbuk kuprum berlebihan ditambah kepada 100 cm padu larutan argentum nitrat dengan kemolaran 0.5 mol Em-3. Okey, haba penyesaran dalam eksperimen ini ialah negatif delta H adalah negatif 105 kilojoule mol negatif 1. Okey, jadi tips dia, kalau soalan tu dia dah bagi dah nilai delta H, jadi sudah tentulah apa akan ditanya nanti. Dia takkan dah tanya nak cari delta H. Ya, kemungkinan dia akan cari Q ataupun dia nak cari suhu. Okey. Dan juga Q lah sudah semestinya. Q sama dengan MC theta. Okey, kita tengok soalan dia. Tetapi kat sini ya, seperti biasa dia akan bagi C dan juga ketumpatan larutan iaitu 1 gram cm padu. Okey, jadi soalan dia, tuliskan persamaan termokimia bagi tindak balas ini. Okey, persamaan termokimia kita ambil lah. Kat sini dia ada Cu dan juga bahan dia Cu dan juga AgNO3. Jadi untuk soalan A ya, Cu tambah AgNO3. Okey, masukkan Ag tambah Cu NO3 NO3 2. Okey, tapi tindak balas ini ataupun persamaan ini tidak seimbang. Okey, jadi kita kena letak kat sini 2 dan juga 2. Okey, jadi ingat kalau persamaan ini adalah persamaan termokimia, kena letak sekali delta H sama dengan ambil saja nilai tadi yang diberi adalah negatif 105 kilojoule per mol. Okey. Jadi inilah cara untuk menulis persamaan termokimia. Okey, seterusnya B, hitungkan haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Jadi sebelum itu, haba yang dibebaskan tu apa? Haba dibebaskan tu adalah Q. Okey, apa kaitan dia? Q sama dengan MC theta. Okey. Jadi macam mana nak cari Q? Sudah tentulah. Okey, kita kena cari Q sama dengan MC theta. Tapi di sini dia tak beri kita suhu. Tak ada suhu pun kat sini. Okey, soalan tak ada suhu. Jadi kita guna persamaan yang sebelum ni N ataupun delta H. Ya, delta H sama dengan Q bahagi N. Okey, Q ni apa? Q ni inilah yang nak cari haba yang dibebaskan. N ni apa? Ini adalah bilangan mol. Delta H yang mana? Delta H dia dah bagi dalam soalan. Okey, ini adalah delta H. Okey, sekarang tugas kita nak cari mol untuk dapatkan Q. Okey, jadi B macam mana nak cari mol? Okey,
B, bilangan mol ion argentum lah. Kita nak cari bilangan mol ion argentum. Okey, jadi bilangan mol ion Ag plus kan sama dengan apa formula dia? MV per 1000. MV per 1000. Okey, jadi masukkanlah nilai dia. M tadi berapa? M 0.5, V dia 100. Okey, 0.5 mol di M negatif 3 darab dengan 100 per 1000. Okey, jadi unitnya jadi dalam dm3. Jadi hasil dia adalah 0.05 mol. Okey, jadi kita kena buat satu ayat ya, untuk membandingkan ataupun menyamakan dia dengan 1 mol tu. Apa kaitan 1 mol dengan haba yang dibebaskan? Okey, jadi daripada persamaan termokimia, 1 mol argentum disesarkan membebaskan 105 kilojoule haba. Kenapa membebaskan? Kerana dia adalah tindak balas eksotermik. Jadi maka 0.05 mol argentum disesarkan membebaskan berapa? Sudah tentu kita kena darab lah. 0.05 mol tadi kita darab dengan 105 kilojoule mol negatif 1. Okey, kilojoule mol negatif 1. Okey, jadi hasilnya sama dengan 5.25 kilojoule haba. Jadi kita dapatlah nilai Q dia, iaitu 5.25 kilojoule haba. Okey, ini adalah jawapan bagi B. Okey, kenapa dia darab? Sebab apa? Saya cakap sebelum ni, kalau nak cari delta H, Q bahagi N. Jadi kalau nak cari Q sama dengan delta H darab dengan N. Okey, jadi ini delta H yang diberi dan ini N yang kita cari di atas ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Hitungkan perubahan suhu. Okey, nak cari theta suhu. Jadi persamaan dia, okey, Q sama dengan MC theta. Okey, nak cari Q. C ada, M ada, Q baru je dapat tadi. Okey, jadi kita tukarlah. Theta sama dengan Q bahagi MC. Masuk saja nilai. Ya, Q tadi kita dapat berapa tadi? 5. Tengok balik. Okey, 5.25 kilojoule. Okey, 5.25 kilojoule tadi bahagi dengan M. M tadi daripada soalan ya adalah jisim dia 100. Okey, M sama dengan 100 darab dengan C 4.2. Okey, jadi ingat kilojoule ni maksudnya kita kena darab dengan 1000 lah. Kilo 1000. Okey, jadi hasilnya adalah 12.5 darjah Celsius. Jadi ini adalah nilai theta. Okey, untuk jawapan bagi C.
Okey, seterusnya bagi soalan D. Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas ini. Jadi masihkah ingat nak tulis gambar rajah aras tenaga? D. Okey, yang pertama kena paksilah. Paksi. Okey, seterusnya kena letak tenaga di atas ni. Okey, jadi ini adalah tindak balas exothermic. Sebab apa? Sebab tindak balas dia ada nilai simbol negatif. Jadi kalau exothermic, mana yang lebih? Bahan ataupun hasil? Ya, bahan adalah lebih daripada hasil. Jadi anak panah ni mesti daripada bahan ke hasil. Jadi anak panah ke bawah lah. Okey. Jadi hanya perlu tulis dia punya bahan dan hasil. Okey, daripada persamaan ni kita tulis je, transfer je kepada gambar rajah tenaga tadi, arus tenaga tadi. Okey, jadi Cu tambah 2 AgNO3 dia punya hasil 2 Ag tambah CuNO3 2. Okey, seterusnya letak delta H sama dengan negatif 105 kJ per mol. Okey, ini adalah gambar rajah tenaga. Okey, siap. Seterusnya, kita tengok soalan E. Eksperimen ini diulang dengan menggunakan 100 cm padu larutan argentum nitrat. Okey, asalnya 100 juga, sama. Okey, tapi dia guna 1.0 mol DM-3. Jadi sebelum ni dia gunakan 0.5. Dia ubah dekat dia punya kepekatan ataupun kemolaran dia. Okey, bahan sama juga, sebut kuprum perlebihan. Jadi hitungkan perubahan suhu dalam eksperimen ini. Terangkan perubahan suhu berbeza daripada berlaku di C tadi. Okey, jadi untuk soalan E ni, untuk soalan E, dia punya bahan sama. Dia ambil Cu tambah 2 AgNO3 menghasilkan 2 Ag tambah CuNO3 tu. Sama, delta H pun sama, iaitu berapa delta H dia? Negatif 105 kJ mol itu satu. Okey, tapi beza dia bagi soalan E, dia tukar dekat kemolaran bagi AgNO3. Yang ini dia gunakan soalan dia gunakan 1.0 mol DM-3. Dia gunakan 1.0 mol DM-3. Okey, isi padu masih sama 100 cm. Jadi soalan tadi dia nak perubahan suhu dalam eksperimen ni. Maksudnya dia nak theta. Okey, jadi cara dia sama je. Kita kena mula-mula kita kena cari mol. Macam nak cari mol? N sama dengan mV per 1000. Masuk je lah. M saja 1 darab V 100 per 1000. Okey, jadi N dia kita akan dapat 0.1 mol. Okey, jadi seterusnya kita buat ayat lah. Daripada persamaan termokimia 1 mol argentum disesarkan membebaskan 105 kJ haba. Jadi maka 0.1 mol argentum disesarkan membebaskan berapa? Jadi kita ambil lah 0.1 tadi, mol tadi darab dengan
delta H 10.5 kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Okey. Okey, jadi seterusnya kita letaklah Q sama dengan MC theta. Okey. Tapi yang ni nilai dia berapa apa bila kita darabkan? Dapat sama dengan 10.5 kilojoule haba. Jadi Q dia adalah 10.5 kilojoule haba. Jadi macam mana nak cari theta? Kita gantikan Q dalam ni. M ada 100. Ini M dia. C dia bagi dalam soalan 4.2. Dan kita cari theta. Okey, buat surat sebelah. Okey, Q sama dengan MC theta. Jadi theta sama dengan Q bahagi MC. Okey, masuk saja nilai. Q tadi adalah 10.5 kilojoule per M berapa? 100 darab 4.2. Okey. 100 darab 4.2. Kita tak clear. Padam sekejap. Okey, 100 darab 4.2. Tapi kena ingat, ni kilojoule. Maksudnya kat sini kita kena darab dengan 1000 untuk matikan kilo. Jadi joule saja. Okey, jadi kita kira nilai dia sama dengan 25 darjah Celsius. Tapi soalan dia tadi dia tanya, terangkan sebab perubahan suhu berbeza yang berlaku di 1C. Jadi untuk 1C tadi, berapa suhu kita dapat? Kita dapat 12.5. Okey, tapi untuk E kita dapat 20.5. Okey, beza dia tadi 12.5. Maksudnya 2 kali ganda daripada yang tadi. Okey, jadi sebab dia kenapa? Kat sini apa sebab dia? Sudah tentulah ya. Ini dikaitkan dengan kemolaran tadi. Okey, untuk E adalah 1.0. Tapi soalan yang mula-mula tadi kemolarannya digunakan 0.5 mol di M-3. Okey, jadi macam mana nak buat ayat? Jawapan dia, ya, bilangan mol larutan adalah 2 kali ganda, maka perubahan suhu juga 2 kali ganda. Jadi dia ada kaitan antara M dan juga theta. Kalau M dia meningkat 2 kali ganda, maknanya theta dia suhu dia akan meningkat 2 kali ganda. Okey, itu saja untuk perbincangan aktiviti 3A. Ya, sekian. Terima kasih.